Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Malaysia dan Kemboja berharap dapat tingkatkan kerjasama dalam sektor pelaburan, industri halal, teknologi digital, pendidikan dan pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan telah dibincangkan dan menjadi antara keutamaan yang dibangkitkan semasa mesyuarat dua hala. Now, discussions has been very elaborate and comprehensive, touching on the issues of trade and investments, which happen to be our priority in our bilateral relations, but also some of the other concerns, which was alluded to by the Prime Minister just now. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dan Hun Sen menyaksikan majlis menandatangani dua memorandum persefahaman MOU antara kerajaan Malaysia dan Kemboja. MOU berkenaan berkaitan pengambilan, penggajian dan penghantaran pulang pekerja Kemboja dalam sektor domestik serta pengambilan, penggajian dan penghantaran pulang pekerja Kemboja di sektor formal bagi mengukuhkan lagi kerjasama antara kedua-dua negara dalam sektor buruh. Industri halal antara tumpuan komitmen Malaysia dalam membantu Kemboja. Ia bagi memastikan produk halal dari negara itu menembusi pasaran antarabangsa, terutamanya negara Asia Barat. On the specific issues like the halal industry, which Malaysia is quite developed, and it would give opportunity for both Malaysia and Cambodia to use this facility in order to encourage and facilitate export to Muslim countries, in particular the Middle East. Terdahulu, ketibaan Datuk Seri Anwar disambut Hun Sen di Istana Keamanan Phnom Penh dengan sambutan rasmi serta lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan diikuti acara lintas hormat. Reformasi dalam pentadbiran kerajaan perlu dilaksanakan bermula dari akar umbi. Tegas Perdana Menteri, ia perlu bagi membanteras penyalahgunaan kuasa dan korupsi yang menjejaskan sistem pentadbiran sesebuah kerajaan. Jelas Datuk Seri Anwar, usaha itu memperlihat kesungguhan kerajaan menegakkan keadilan dan memperjuangkan nasib rakyat. Saya menyeru rakan-rakan supaya memahami, kalau nak selamatkan negara kita, dia mula membetulkan pilar tunggal governance. Dan jangan ada andaian semua orang politik itu mesti corrupt. That is why my pledge is I'm going to fight and continue to fight them. I will not compromise as long as I am this. Beliau berucap pada perjumpaan bersama kira-kira 300 diaspora Malaysia di Kedutaan Malaysia di Kemboja. Dalam sesi perjumpaan itu juga, beliau menyatakan satu pelaburan baharu yang merupakan komitmen tertinggi kerajaan bakal diumumkan. Pengumuman itu akan dibuat sempena lawatan rasmi 3 hari beliau ke China bermula Rabu ini. Bila kita ada perubahan ini, maka kita boleh tarik, dan pelaburan terbesar ialah dari Amazon yang baru-baru AWS. Itu memilih Malaysia walaupun insentif diberikan beberapa negara jiran itu cukup menarik. Tapi dia pilih Malaysia, satu perubahan yang sangat meyakinkan. Tambahnya, kerajaan di bawah pentadbirannya akan memastikan ekonomi negara terus berkembang dan Malaysia mampu menjadi tarikan baharu bagi pelaburan. Ke arah itu, semua aspek yang berkaitan termasuk prasarana, infrastruktur atau insentif perlu terus diperkasa selain memberi tumpuan terhadap aspek pendigitalan. Dalam pada itu, kerajaan mahu syarikat berkaitan kerajaan GLC lebih telus dan fokus, bukannya menjadi saingan kepada sektor swasta.
12 lagi warga Malaysia mangsa penipuan sindiket tawaran pekerjaan di Kemboja berjaya dibebaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pihak Kedutaan Malaysia di Kemboja akan menguruskan pembebasan ke semua 12 individu berkenaan. Kejayaan tersebut didorong kerjasama utuh antara Malaysia Kemboja. Dia lawatan substantif lah, maknanya Perdana Menteri Hun Sen itu menetapkan bukan saja soal protokol kunjung hormat, itu biasa, tapi perbincangan yang benar-benar substantif. Dan termasuk yang kita bincang soal job scam ini, dan maklumat yang terbaru ialah selain daripada yang diumumkan tadi, ada 12 yang baru telah pun dapat dibebaskan. Beliau berkata demikian kepada wartawan dalam sidang media sempena lawatan rasmi ke Kemboja. Sebelum ini, seramai 287 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket berkenaan berjaya dibawa pulang ke tanah air. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menamatkan lawatan rasmi sehari di Kemboja. Lawatan padat sejurus mendarat disifatkan berjaya memperkukuh hubungan diplomatik kedua negara, khususnya dalam bidang sumber manusia dan perdagangan. Sazwani Samsu ada laporannya. Dalam konteks hubungan dua hala, Perdana Menteri dan rakan sejawatannya Hun Sen senada dalam menggalakkan lebih banyak pertukaran lawatan bagi meneroka lebih banyak dimensi kolaborasi baharu. Menerusi industri halal misalnya, Malaysia menzahirkan komitmen membantu Kemboja dalam mengembangkan pasaran ke peringkat global. Turut diperhalusi urusan pengambilan tenaga kerja domestik dan formal menerusi 2 memorandum persefahaman. Perbincangan dua hala dengan Hun Sen yang menyentuh isu perdagangan, pelaburan, soal pekerja dan MOU telah ditandatangani. Kemudian ada beberapa usul khusus dia tentang mengajak syarikat Malaysia seperti Axiata untuk mengembangkan kegiatan mereka di sini, dan juga beberapa pelawaan untuk meningkatkan kegunaan produk tempatan, termasuk buluh, kerana di sini Kerjasama Kemboja dalam membantu menyelesaikan kes membabitkan mangsa penipuan pekerjaan antara bukti keseriusan hubungan utuh antara dua negara. Isu serantau seperti Myanmar juga antara yang dibincangkan dalam kunjungan kali ini. Kita bincang juga soal Myanmar yang agak rumit, dan saya minta supaya dia juga bantu menyuarakan, walaupun pendekatannya harus penyelesaian lebih komprehensif yang menyinggung kedudukan dalaman ketegangan politik dalaman Myanmar. Meskipun ini merupakan lawatan rasmi yang singkat, namun ia disifatkan komprehensif dalam memuktamadkan dimensi baharu perkongsian serta titik kesepakatan berkaitan isu serantau demi kemakmuran bersama. Sazwani Samsu, Phnom Penh, RTM. Pemimpin negara diingatkan untuk sentiasa turun padang, menyantuni dan dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia bukan sahaja bagi mendengar permasalahan masyarakat, malah sebagai menghargai mereka yang memilih pemimpin berkenaan. Kerana ketika mahu dipilih jadi pemimpin, ramai pemimpin yang turun ke bawah. Tetapi apabila telah jadi pemimpin, dia minta orang bawah datang jumpa dia. Ini salah. Kita mesti turun balik ke akar umbi untuk menyantuni rakyat. Beliau berucap pada Majlis Santunan Kasih Ramadan, anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di Masjid Ar-Rahman, Kampung Pulai, Serkam Melaka. Melaka merupakan lokasi ketiga siri jelajah program berkenaan dengan kehadiran hampir 1,500 orang terdiri daripada pelajar tahfiz, asnaf dan masyarakat setempat.
Cadangan mewujudkan Pasaraya Rahmah bukan dibuat secara terburu-buru. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan ianya melibatkan sesi libat urus bersama pemain industri. Beliau yakin Pasaraya Rahmah akan mendapat sambutan berdasarkan sambutan terhadap inisiatif Rahmah sebelum ini. Masa akan menentukan, tetapi sebagaimana inisiatif lain kita adakan dulu libat urus. Menu Rahmah, bakul Rahmah, kafe Rahmah, jualan Rahmah, semuanya kita adakan libat urus. Dan akhirnya menghasilkan kejayaan. Demikian juga dengan Pasaraya Rahmah ini, kita akan adakan libat urus dulu dengan pemain-pemain industri dan insya-Allah bagaimana saya buat terhadap perbankan, insurans yang telah menampakkan keberhasilan. Kita sedang menuju tahap yang kedua dari segi insurans untuk kita dapat lancarkan dengan kadar yang segera, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Bazar Ramadan Rahmah BRR peringkat kebangsaan di Presin 14 Putrajaya. Sementara itu, satu aplikasi Kita Jaga diperkenalkan bagi memudahkan orang ramai menyemak harga barangan mengikut lokaliti tertentu. Inisiatif bersama Kementerian Ekonomi dan organisasi tempatan itu bertujuan meningkatkan akses pengguna kepada data harga barangan sekaligus menggalakkan pembelian yang lebih bijak. Yang memberi ruang kepada pengguna-pengguna untuk membandingkan harga, boleh juga membantu ke arah menambahkan keupayaan memilih itu yang jika berjaya dihidupkan secara besar-besaran, dia sudah tentu akan membantu mewujudkan persaingan harga yang lebih baik. Organisasi Kita Jaga telah memanfaatkan data terbuka di laman web Open Dosem yang dilancarkan beberapa bulan lalu. Buat permulaan, pengguna boleh menyemak harga barang runcit sebelum diperluaskan kepada kategori lain. Ku mengejar 1001 bulan dan pilih aku, kita suka-suka. Salam Ramadan daripada kami di RTM. Bersua kembali, usaha membantu golongan B40 miliki kediaman sendiri sebanyak 27 projek perumahan rakyat PPR melibatkan 12,037 unit kediaman kini dalam fasa sedang dan akan dibina. Timbalan Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sejak program itu mula dilaksanakan pada 1982, sebanyak 159 projek PPR merangkumi 99,296 unit rumah telah siap dibina di seluruh negara. Program Rumah Mesra Rakyat yang dilaksanakan oleh Syarikat Perumahan Negara ataupun SPNB yang memberi manfaat kepada golongan B40 sehingga 31 Januari 2023, sebanyak 55,055 unit rumah RMR telah siap dibangunkan, manakala 4,181 unit sedang dalam pembinaan dan baki 657 unit dalam perancangan. Setakat tahun lalu, sebanyak 108,373 unit rumah mampu milik telah siap dibina, 131,573 unit dalam pembinaan, manakala bakinya dalam perancangan untuk mencapai sasaran 500,000 unit di dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Bagi memperkukuh kawalan keselamatan sempadan negara, 3 Batalion Pasukan Gerakan Am PGA yang baharu akan diwujudkan menerusi penstrukturan semula PGA. Langkah itu bagi menambah serta memberi impak dan keberkesanan kawalan sempadan negara di Sabah dan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, ia juga bagi memastikan kekuatan, kawasan tanggungjawab dan keberhasilan operasi selaras 7 pos kawalan baharu yang diwujudkan. Pertama,
Batalion 23 PGA Seri Aman Sarawak, Negeri Sarawak. Batalion 21 PGA Keningau, Sabah. Batalion 22 PGA Kunat, Sabah. Ini 3 yang akan dibentuk baru. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Anak Gingkoi, beliau menambah keanggotaan anggota PDRM IPD Lubuk Antu akan dikaji dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan strategik dan peruntukan kewangan oleh KDN. Kajian termasuk keperluan penambahbaikan aset seperti kenderaan dan persenjataan. Bagi memperkasakan golongan muda ke arah keusahawanan, UiTM Negeri Sembilan menjalin kerjasama dengan Lazada Malaysia melalui program Lazada for Youth. Antara objektif utama program tersebut adalah menggalakkan bakal graduan untuk menceburi bidang keusahawanan digital sekaligus melahirkan generasi berketerampilan dan berdaya tahan. Memang kita diberikan KPI untuk pastikan yang pelajar kita menceburi bidang-bidang keusahawanan. Dan salah satu bidang yang menjadi salah satu platform kita adalah bidang digital. Dan melalui program-program sebegini, saya yakin dan percaya memang kita telah ada yang berjaya pun, dan insya-Allah kita akan dapat ramai lahirkan lagi usahawan dari kalangan pelajar ni yang terlibat dalam bidang-bidang digital ni. Tahun lalu, UiTM dan Lazada Malaysia telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dan program ini merupakan satu inisiatif yang dirangka khas untuk merangsang keusahawanan digital dan daya inovasi dalam kalangan belia di negara ini. Sebanyak 44 kit makanan dan wang tunai diagihkan kepada 3 buah masjid dan golongan yang memerlukan di sekitar Melaka dalam program Jelajah Ramadan edisi 2023 Melaka FM. Penerbit program Muhammad Asrul Izwandi Mustafa berkata pelbagai aktiviti yang dilaksanakan dalam program berkenaan termasuk gotong royong dalam penyediaan bubur lambuk dan pemeriksaan kesihatan. Dan untuk di negeri Melaka, 3 buah masjid dipilih iaitu di Masjid Al-Ansar Kampung Baru, Masjid An-Nikmah Bukit Piatu dan juga di Masjid An-Nur Peringgit. Kami juga menyampaikan bantuan kepada 15 orang penerima asnaf golongan kurang upaya, 5 orang di setiap masjid, dan di samping itu juga kami juga mengunjungi rumah kompleks anak yatim Fatimah Al-Zahra bagi menyelami kehidupan anak-anak yatim seramai 29 orang yang tinggal di kompleks tersebut. Sementara itu, pihak masjid turut berharap dengan program ini dapat diteruskan pada masa akan datang dalam mengeratkan ukhuwah di antara masjid dan masyarakat. 25 buah kediaman di Kampung Tualang, Bukit Besar, Yan Kedah mengalami kerosakan akibat ribut yang melanda kampung itu. Kejadian yang disertai hujan lebat itu berlaku kira-kira pukul 5.30 petang. Pegawai Pertahanan Awam APM Lieutenant Muhammad Zul Izzi Zulkifli berkata pemantauan dilakukan bagi mengenal pasti sekiranya terdapat kediaman lain yang terlibat dalam kejadian itu. Setakat ini tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka untuk menempatkan penduduk yang terlibat. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan penduduk dinasihatkan agar sentiasa berwaspada sekiranya berlaku hujan lebat dan ribut. Dalam pada itu, kejadian sama turut berlaku di Pokok Sena, Kedah melibatkan 3 buah kampung. Antaranya Kampung Nawa, Kampung Kuan Buang dan Kampung Kolam. Pegawai Pertahanan Awam APM Pokok Sena, Kota Star, Kapten Pertahanan Awam Nurliza Wati Ismail berkata pemantau dan jumlah kediaman yang mengalami kerosakan masih dikemas kini. Selain tingkap rumah pecah, ribut kuat yang melanda beberapa minit itu juga menyebabkan bumbung rumah di beberapa kediaman tercabut diterbangkan angin. Tiada PPS dibuka dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan.
Amerika Syarikat Joe Biden mengisytiharkan darurat di Mississippi berikutan bencana puting beliung yang mengakibatkan kemusnahan dan kematian. Presiden Biden juga telah melantik pegawai penyelaras Agensi Pengurusan Kecemasan Persekutuan John Boyle bagi menyelaras operasi pemulihan persekutuan di kawasan terjejas dalam kejadian Jumaat lalu. Sekurang-kurangnya 25 orang maut manakala berpuluh-puluh lagi cedera selepas puting beliung dan ribut melanda Mississippi. Selain kematian dan kemusnahan, bencana turut menyebabkan gangguan bekalan elektrik di Mississippi dan negeri-negeri berhampiran. Jerman dibelenggu krisis terbesar dalam tempoh 3 dekad susulan mogok puluhan ribu pekerja sektor pengangkutan. Mogok membabitkan kaki tangan pengangkutan dan keselamatan itu menyebabkan gangguan besar dan pembatalan penerbangan. Pembatalan penerbangan juga melibatkan lapangan terbang utama lain di seluruh negara termasuk hub tersibuk di Frankfurt dan Munich. Sekitar 1,170 penerbangan di lapangan terbang Frankfurt terjejas manakala lebih 780 penerbangan dibatalkan di lapangan terbang Munich yang menjejaskan lebih 200,000 penumpang. Sementara itu, pengendali kereta api nasional Deutsche Bahn membatalkan semua perjalanan jarak jauh dan perkhidmatan serantau mereka. Pemandu bas, tren dan metro di 7 negeri termasuk Bavaria dan Rhine-Westphalia Utara pula turut menyertai mogok, seterusnya menjejaskan perkhidmatan berkenaan. Kesatuan Sekerja Verdi dan EVG menggesa mogok diteruskan bagi meningkatkan tekanan ke atas kerajaan dan syarikat pengangkutan awam ekoran pertikaian mengenai gaji dan persekitaran kerja. Lebih 180 etnik Rohingya mendarat di wilayah Aceh, Indonesia. Kumpulan itu adalah antara ratusan Rohingya Muslim terbaru yang melarikan diri dari keadaan terdesak di Myanmar dan kem di Bangladesh. Jurucakap Polis tempatan berkata 184 etnik Rohingya yang sebahagian besarnya wanita dan kanak-kanak itu tiba di daerah Aceh Timur sekitar pukul 3.30 pagi waktu tempatan. Sejak November tahun lalu, Indonesia mendaftarkan seramai 918 etnik Rohingya tiba di Aceh dan jumlah itu lebih tinggi berbanding 180 orang sepanjang 2021. Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR pula merekodkan tahun 2022 sebagai tahun paling banyak penghijrahan etnik itu ke beberapa negara antaranya Thailand, Bangladesh, Malaysia dan Indonesia. Sebilangan besar daripada mereka mati di laut akibat kelaparan, penyakit dan keletihan. Bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu tahta kejuaraan. Jumaat 31 Mac, Johor Darul Takzim bertemu Sabah FC 9.30 malam secara langsung di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penseriman langsung di RTM Klik. Baik, berita sukan menjelang aksi persahabatan antarabangsa di antara Malaysia menentang Hong Kong. Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan Gon optimis skuadnya kini sudah kembali berada pada tahap kecergasan terbaik selepas aksi menentang Turkmenistan pada Khamis lalu. Last 2 days, we had a very good recovery session. And yesterday we started to prepare something. Planning for a game against Hong Kong. So yeah, I think will be a good game. We prepare well. We try to deliver a good game for the spectator for tomorrow. Sementara itu, pemain tengah negara Muhammad Nur Azam Aziz yakin mampu menampilkan aksi terbaik selepas pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Saya sendiri, saya punya kaki alhamdulillah okey. Cuma saya rasa saya sakit macam tu, tapi boleh bermain. Saya terapkan
keberanian tu di pasukan Pahang, bermain memang tak ada rasa takut apa semua. Saya tak diajar macam tu lah. Call up kali ni memang ramai pemain midfielder. Saingan tu bagus, tapi pulang pada coach nak letak siapa bermain. Malaysia berdepan risiko hilang penguasaan dalam acara terjun wanita pada Tamasya Sukan SEA Kemboja akan datang selepas ketiadaan Datuk Pandalela Rinong dan Nurdabitah Sabri. Penolong jurulatih kebangsaan Datuk Leong Mani mengakui bimbang dengan prestasi semasa ditampilkan atlet muda dalam saingan 3 meter papan anjal dan 10 meter platform. Prestasi cemerlang penerjun dari Indonesia dalam acara 3 meter papan anjal mampu menggugat peluang Malaysia meraih pingat. Manakala harapan tinggi tidak diletakkan bagi kategori 10 meter platform kerana bakal diwakili Muka Baharu. Sementara itu, Mani percaya kem terjun lelaki tidak akan berdepan masalah menampilkan penguasaan di Pusat Akuatik Morodok Kemboja pada Mei. Mandi Januari lalu mengumumkan tidak akan menghantar penerjun elit pada Tamasya Duit tahunan itu. Kem terjun negara menyapu bersih ke semua 8 pingat emas yang dipertaruhkan pada Sukan SEA Hanoi yang turut disumbang Pandalela dan Nurdabitah. Sementara itu, kesemua penerjun negara bakal menyertai kejohanan terjun kumpulan umur jemputan Malaysia MIAG ke-58 di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Kejohanan berlangsung pada 1 hingga 3 April itu sebagai persiapan terakhir skuad terjun sebelum berangkat ke Kemboja. Kesemua atlet akan mewakili pasukan kebangsaan bersama skuad senior dan bersaing bersama pasukan negeri serta penerjun dari Singapura. Acara terjun Tamasya Sukan SEA Kemboja dijadual berlangsung dari 8 hingga 11 Mei ini. Pilihan berita pagi berakhir di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa sepanjang Ramadan ini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Salam Malaysia Madani.